Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan erti kalimah Muhammadur Rasulullah itu bermula Nabi Muhammad anak Abdullah. Jadi kita dah masuk dah perbincangan bagi matan Baqarah. Jadi jangan lupa kitab ni ada dua kitab, satu matan, satu syarah. Matan tu ditulis di dalam kurungan tu. Jadi bila kita jumpa tiap-tiap lingkungan ataupun kurungan tu, kita tahu dah kata hak tu matan. Luar daripada kurung tu syarah. Walaupun dua kitab, tapi pengarang dia pengarang yang sama. Jadi tuan matan dengan syarih tu hak tulalah pada ayat Baqarah. Jadi sebelum ni kita duk bincang makna bagi la ilaha illallah. Ni kita masuk pula perbincangan tentang kalimah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia kata apa? Dan erti kalimah. Erti-erti ni terjemah. Alih bahasa daripada Arab kepada bahasa Melayu. Erti kalimah Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammadur Rasulullah tu dipanggil kalimah, orang panggil kalimah lughawi. Dia bukan kalimah di sisi ulama nahwu tu tak. Ulama nahwu bila kata kalimah kena kepada qaulun mufradun. Kita kata bahasa kita mudah kata satu patah perkataan. Muhammad satu kalimah. Rasul satu kalimah, macam itulah. Jadi di sisi nahu dia satu patah perkataan, hak tu nama kalimah. Kat sini dia ada Muhammadur Rasulullah. Ada 3 patah tu. Tapi sebut kalimah juga ni, orang panggil kalimah lughawi. Kalimah lughawi kalau di sisi nahu nama dia kalam. Kalam. Maksud dia satu ayat lah. Satu ayat. Jadi dia kata apa? Arti kalimah Muhammadur Rasulullah itu bermula Nabi Muhammad anak Abdullah itu satu pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. Ini terjemah bahasa Melayu. Kalau kita nak terjemah ringkas lagi, Muhammad tu ialah pesuruh Allah. Tak tu lah. Nak terjemah daripada Arab ke Melayu. Jadi bermula Nabi Muhammad. Jadi arti itu mubtada. Khabar dia jumlah bermula Nabi Muhammad tu pesuruh Allah tu. Pesuruh tu khabar. Jadi mubtada khabar tu khabar bagi erti tu. Jadi erti kalimah Muhammadur Rasulullah tu Muhammad bermula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu anak Abdullah. Itu tu satu pesuruh. Satu ni kita kata seorang. Seorang pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. Dia seorang pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. Jadi pesuruh Allah ni ramai lagi. Nabi Muhammad ni salah seorang daripada pesuruh-pesuruh Allah tu. Pesuruh itulah yang diterjemah daripada Rasul. Rasul. Jadi Rasul Allah ni ramai. Setengah riwayat kata 313. Setengah riwayat kata
314. Jadi ramai. Cuma kalau ikut Imam Bajuri dia kata apa? Was-sahihu fil anbiya'i wal mursalin al-imsaku an hasrihim fi adadin. Nah, jadi Imam Bajuri dia kata apa? Was-sahihu dengan mana? Wal qaulus sahihu, bermula qaul yang sahih. Nah, dari sudut hujjah dalil qaul yang sahih fil anbiya wal mursalin, pada nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Qaul yang sahih dia mana? Khabar al-imsaku ialah menahan diri an hasrihim fi adadin, daripada membataskan mereka itu tu fi adadin ay adadin muayyanin, pada bilangan yang tertentu. Kita tahan diri, kita tak hadkan 313 ke 314 ke, kita tak hadkan. Jadi had tu pendapat yang sahih yang disebut oleh Imam Bajuri. Nah, bilangan rasul ke bilangan nabi pun samalah. Bilangan nabi ni kita tahan diri, jangan kita hadkan, jangan kita bataskan dia punya bilangan. Nah, sebab apa? Nah, mudah kata Imam Bajuri kata terkadang ni dia membawa kepada kita mengisbatkan kenabian ataupun kerasulan kepada yang bukan rasul. Kalau kita kata 313, kalau tak cukup 313, maksud dia kita dah mengisbatkan, kita mensabitkan bilang apa, kenabian ataupun kerasulan lah, kerasulan kepada orang yang bukan rasul. Nah, sebab bilangan tak cukup. Nah, bilangan tak cukup. Terkadang kita menafikan kerasulan kepada yang betul-betul rasul. Mana? Bila bilangan tu lebih. Nah, kalau kita kata lebih daripada 313, 314, boleh jadi nah rasul ni dah ada 1000 lebih, boleh jadi. Maksud dia kita dah menafikan banyak mana lah bilangan rasul. Lah ni pendapat sahih kata kita tak hadkan lah. Banyak mana tu serah kat Tuhan. Lagi pula dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut kata apa? Minhum man qasasna alaika. Setengah daripada mereka itu rasul tu, naman ialah mereka qasasna alaika, yang telah kami ceritakan atas engkau. Jadi setengah saja. Namin tu milita baik. Jadi setengah saja kami dah cerita. Wa minhum man lam naqsus alaika. Dan setengah daripada mereka itu tu mereka yang kami tak pernah cerita. Nafi dengan lam lah, tak pernah cerita kepada engkau. Jadi kalau itu, nah, bilangan rasul ni pendapat yang muktamad, bilangan rasul ni ataupun pendapat yang sahih, bilangan rasul ni kita tak menentukan berapa dia punya bilangan yang tertentu. Nah, kita tak letak. Nah, kita tak letak tu. Gitu. Jadi nah, tak payah letak lah 313 ke 314 ke, tak payah letak lah. Nah, jadi kita serah kat Tuhan lah. Banyak mana bilangan rasul tu serah kat Tuhan. Sama dengan Nabi. Nabi ada riwayat kata 124,000. Setengah kitab lama kalau kita baca dia kata satu geti 2 laksa 4,000. Segeti itu maksud dia 100,000. 2 laksa, 1 laksa 10,000, 2 laksa 20,000. Campur dengan 4,000. Maksudnya 124,000. Tapi pendapat yang sahih pun dia kata tak payah kita letak bilangan yang tertentu lah. Nah, untuk Nabi pun. Mana tahu kot Nabi dah 1 juta kan? Kalau 1 juta maksud dia kita dah menafikan kenabian tu berapa ramai dah. Nah, berapa ratus ribu dah kita dah menafikan kenabian tu. Kena tak cukup pula, maksud dia kita dah meletakkan kenabian kepada orang yang bukan Nabi. Nah,
Jadi kalau gitu kita tak letaklah berapa bilangan tu, tak letak. Cuma yang wajib kita tahu secara tafsil ataupun secara detail, iaitulah 25 orang Rasul ataupun 26. 26 atas khilaf lah. Tapi yang masyhur mai kat kita ni 25 aja. Hak kita duk menyanyi pun 25 aja. Balik menyanyi sendirilah lagi. Nyanyi lani lah. Hak maklum sangatlah lagu tu. Mula daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ada ulama kata 25 lah, hak tu yang masyhur mai kat kita. Ada yang kata 26. 26 tu ditambah pula Uzair seorang lagi. Uzair pula. Tak apalah. Uzair tu duk khilaf. Duk khilaf dia ni nabi ke ataupun nabi lagi, rasul ke lagi. Maka hak ni hak ulama khilaf lah. Cuma yang kita duk ambil sangat hak sepakat tu 25. 25 orang. Wajib kita kena ajak dekat anak-anak apa semua tu tentang Rasul yang 25. Wajib kena ajak. Wajib kena bagi tahu dekat orang-orang yang beriman. Kata Syekh Suhaimi. Syekh Suhaimi ni karang kitab Al-Muqtada, syarah bagi Hudhudi. Kitab tu payah cari. Tapi kat Petani ni Baba Makmawi duk baca dekat Jami'ah. Ada live dia. Payah cari kita lah. Payah cari. Saya pun tak tahu. Cuma kita boleh petik-petik daripada kitab-kitab yang lain yang diambil pendapat Syekh Suhaimi. Di antaranya yang saya selalu tengok ni kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani lah. Banyak yang dia nakal daripada situ. Jadi Syekh Suhaimi ni dia kata apa? Yajibu 'alal mu'mini an ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu. Dia kata apa? Wajib di atas mukmin, orang yang beriman, an ya'lama, bahawasa mengetahui ia. Dia sendiri kena tahu. Wa yu'allima, dan mengajar ia. Dia pula kena mengajar. Dah reti kena mengajar. Siapa dah? Sibyanahu, akan kanak-kanak lah. Anak-anak dia kena ajar. Wa nisa'ahu, dan isteri-isteri dia. Nikah 4. Taulah GIBS kan datang apa kan ikut sekolah, nikah banyak, ajak lagi kena ajak lagi banyak lagi lah. Yang erti nikah tak erti ajak, tak mahu juga lah. Jadi kena ajak isteri, wa khuddamahu, dan tukang-tukang khidmat dia, pembantu-pembantu dia, tak kira lah hak sahaya ke tak sahaya ke. Mudah kata orang yang duduk bawah kuasa dia, orang tu boleh dengar cakap dia. Kena ajak apa? Asma ar-rusuli, akan nama-nama Rasul al-mazkurina fil Qur'ani. Nama-nama Rasul yang disebutkan mereka itu di dalam Quran. Kena bagi tahu, kena ajak. Sampai mana? Hatta yu'minu bihim, sehingga beriman mereka itu tadi itu dengan Rasul-Rasul itu. Sampai mereka ni beriman dengan Rasul itu. Wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan, dan membenarkan mereka itu dengan sekalian Rasul-Rasul itu secara tafsil. Wala yazunnu anna al-wajiba alaihim al-iman, anna al-wajiba alaihim al-imanu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga mana? Sehingga depa ni tak menyangka, bahawa hak wajib di atas depa tu iaitu beriman dengan Nabi Muhammad aja. Takut orang duk suka tu, Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad lah, hak tu lah. Jadi kita kena ajak kata, tak ada lagi Rasul. Ada lagi Rasul yang kita nak kena beriman. Tapi Rasul kita tu Nabi Muhammad lah. Cuma nak abang kata ada lagi. Jangan duk sengkar kata seorang tu saja Rasul dah. Kena faham kata ada lagi Rasul-Rasul yang wajib kita kena beriman. Takut mereka duk sengkar kata Nabi Muhammad saja yang kita nak kena beriman. Itu yang disebut oleh Imam Suhaimi. Jadi kena ajak lah. Bak pesuruh-pesuruh ni kena ajak. Bak Rasul-Rasul ni. Habis.
Cuma kita kait sikit lah, kita ni dia tak ada lah nak cerita benda-benda gitu tu, dia tak ada lah rasa depan nanti. Dia akan fokus lebih kepada sifat 20. Kita ni dia akan fokus lebih kepada sifat 20. Kalau nak mengaji hak jenis nama Rasul apa semua tu, dia kena cari kitab lain lah. Kitab lain. Jadi kita pun maklum lah nama yang 25 tu maklum. Jadi dia kata apa? Patah balik dia kata apa? Nabi Muhammad ni anak Abdullah. Itu satu. Satu ni. Kalau kita campur dengan syarah, tang ni lah khabar. Satu ni ialah seorang pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. Dia ni seorang pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. Tu arti bagi kalimah Muhammadur Rasulullah. Dan makna bagi Muhammadur Rasulullah. Tu dah apa? Dan maknanya, arti maknanya tu, makna ini kalimah. Tu. Syarah dia tolong. Maknanya, apa maknanya? Makna ini kalimah. Kalimah mana? Ini kalimah tu. Kalimah Muhammadur Rasulullah. Apa makna dia? Hak tadi arti terjemah tukar daripada Arab pi Melayu. Makna ni ma'uniya anil lafzi, barang yang dikehendaki daripada lafaz. Hak kita sebut kata Muhammadur Rasulullah tu, kita nak tu apa dia? Hak kita nak, hak kita reti, hak kita faham tu benda apa? Hak tu orang panggil makna. Bukan sekadar Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Hak tu bukan makna lagi. Hak tu baru duduk dekat terjemahan. Tukar bahasa. Jadi makna dia kata apa? Makna ini kalimah ni, Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad ni, diri bagi Nabi Muhammad tu. Zat dia tu, batang tubuh dia tu. Nak kat tu? Diri bagi Nabi Muhammad tu. Nak tahu batang tubuh apa semua, kena mengaji Syama'il pula lah. Dia ada satu ilmu yang cerita tentang batang tubuh kejadian Nabi kita Muhammad SAW. Kitab Jawi apa? Kitab Jawi apa dah? Baru ni dekat pondok kami, pondok Gajah Teriak tu, buat daurah lah. Ustaz Amiruddin nak main ngajak ni lah. So dia baca. Ini kitab Jawi yang cerita Syama'il. Syama'il ni kita kata Syama'il ni asal dia perkara-perkara yang terpuji. Masuklah kat situ, dia punya batang tubuh dia punya akhlak dia masuk habis lah. Pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu kitab Jawi, kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Bakar Palestin. Tuan Guru Haji Bakar Palestin ni dia adalah kitab-kitab Syama'il yang cerita bab peribadi Nabi. Ada yang cerita bab sirah, ada juga. Tapi hak tu cerita bab peribadi Nabi. Jadi dia kata apa? Makna ini kalimah ni, Nabi Muhammad itu ni, diri bagi Nabi Muhammad tu satu utusan daripada utusan. Tapi kita tak cakap utusan, kita cakap utusan-utusan. Tapi dia buat nombor 2 tu, dia letak dekat utu tu. Utu. Lepas tu Bormesan. Tak tahulah kitab saya lah. Boleh jadi kitab baru dah diperbetulkan. Kalau ikut nombor 2 tu, dia duduk belakang tu. Jadi daripada utusan Allah. Nabi Muhammad ni satu tu kita buat apa? Salah seorang utusan daripada utusan Allah. Utusan ni orang yang Allah Ta'ala utus. Itu nama dia utusan. Orang yang Allah Ta'ala utus. Mana? Iaitu satu utusan tu. Tu dah apa? Iaitu satu utusan tu, satu orang. Satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia kan satu orang. Orang-orang ni kena kepada manusia.
Nak dia kena kepada manusia. Bukannya jin, bukannya malaikat. Malaikat tak, jin pun tak. Dia manusia. Sebab kita maklum bila sebut kata rasul, rasul ni dia mesti daripada kalangan manusia. Dia tak ada hal lain tu, tak ada. Lepas tu rasul ni pula dahlah daripada kalangan manusia, dia kena yang lelaki. Manusia tu yang lelaki. Maksudnya perempuan tak ada. Perempuan tak ada. Aku ada belah Hindun ada juga perempuan mengaku dapat wahyu tu. Hindun ni macam-macam. Hak baru ni tengok. Pakistan mana tahu dia kata dia Nabi Muhammad main bak kami lah. Perempuan tu pakai purdah. Buat video dia kata Nabi Muhammad main bak kami lah ni. Duk salam belakang tu. Pakistan mana tahu. Main nak jual kapek ke apa tahu. Nabi Muhammad terus dia buruh. Tu Nabi Muhammad main nak jumpa umat-umat dia. Kena ke mereka. Buat tu gila. Buat Hindun kali kira. Raya pun telefon Tuhan buat tu. Ada juga. Hak bagus banyak lah. Tapi nak kata hak merapu pun boleh tahan tu. Merapu boleh buat tu. Sekarang banyak sengah pun. Cuma hak baru tengok tadi. Baru tengok tadi ke. Buat video kata Nabi Muhammad ni main nak jumpa umat. Boleh mana Pakistan ke siapa tahu lah. Nampak kata bubuh Nabi Muhammad terus tu. Jadi kita kena faham bila sebut kata rasul dia kena manusia. Manusia tu pula yang lelaki. Maksud dia perempuan tak ada yang jadi rasul. Lepas tu dah lelaki yang merdeka pula. Rasul dia kena merdeka. Tak ada rasul ni yang hamba sahaya tu tak berlaku tu. Tak berlaku. Rasul ni semua dia merdeka. Bebas. Lepas tu uhiya ilaihi yang diberi wahyukan kepadanya. Hak diwahyukan ataupun diberi wahyu kepada dia. Dia mesti dapat wahyu. Tu rasul. Lepas tu last sekali disuruh menyampaikan. Wa umira bitablighihi dan disuruh akan dia dengan menyampainya wahyu tadi. Dia kena sampai pula wahyu tu. Ni rasul. Ni rasul. Tu ingat cam taruh bila sebut kata rasul mesti dia tu manusia, satu, yang lelaki, dua, lagi yang merdeka, tiga, dia kena merdeka, dia tak boleh hamba sahaya. Lepas tu yang diberi wahyu kepada dia. Yang diberi wahyu dan disuruh sampaikan dia kan wahyu tu. Dia kena sampaikan wahyu tu. Kalau tak disuruh sampai, dapat wahyu saja, nama dia nabi. Nabi ni beza dengan rasul tanglah tu kan. Tang wa umira bitablighihi tu. Disuruh sampai tu. Tang tu beza nabi dengan rasul. Rasul kena sampai, nabi tak disuruh sampai. Kalau nak sampai juga ikut suka. Ikut suka. Kalau nabi dia nak sampai juga, ikutlah. Tu tak ada masalah. Cuma sampai dia tu, menyampai dia tu sampai kepada tahap wajib akal ke tak? Wajib kena menyampaikan. Akal kata tak boleh tak boleh kalau tak sampai ke tak? Tak sampai wajib akal pun. Tak apa. Cuma dia nak menyampai tu harus pada akal. Harus tu nabi, tapi rasul menyampai dia tu dah wajib lah. Wajib pada akal. Betul. Habis. Jadi dia yang kata satu utusan tu satu orang. Satu orang. Tu maksud orang tu dia kena manusia. Manusia. Satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia kan satu orang tu. Tuhan suruh pula. Suruh tu dengan takluk itu. Suruh tu dengan bahawa memberitahukan kita.
dengan bahawa memberitahukan kita. Memberitahu ni makna bagi tabligh ni. Sebab tu Rasul dia ada tabligh. Dia ada sifat tabligh tu. Tak apalah, nanti kita akan bincanglah sifat tabligh tu, tak tahu bila lagi, tapi kita akan jumpa lah. Kalau umur panjang tu kita akan jumpa belakang-belakang kita lah. Jadi nak abang kata, Rasul ni Allah Ta'ala suruhkan dia. Suruh tu dengan bahawa memberitahukan kita. Siapa kita? Tafsir pada kata kita tu sekalian umat. Tu maksud kita. Kita ni sekalian umat. Dia lepas kita tu dia tak ada kurungan. Kitab saya tak ada kurungan. Ikut kitab baru ada kurungan, Allah Alam lah. Tapi kalau ikut tu macam nak kena kurung lah. Sebab matan dia matan pula akan perkara yang dituntut daripada kita. Dia kena cek tengoklah. Matan tu. Kadang hak ni tak kurung tak cukup. Jadi memberitahukan kita, siapa kita? Tafsir dia sekalian umat. Bagi tahu tu sekalian umat. Umat ni pecah dua pula. Satu nama dia ummatul dakwah. Yang kedua nama dia ummatul ijabah. Umat ni dia pecah dua. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah ni umat yang sampai dakwah. Sampai dakwah tapi tak terima dakwah. Dakwah Nabi cerita bab Islam sampai kat depa, bukan tak sampai, cuma dia tak terima. Hak tu nama umat juga, umat Nabi juga. Umat Nabi kita juga. Cuma depa tak terima, depa tak beriman. Macam mana? Hak tu hak Tuhan lah. Tak boleh nak kata apa lah. Tapi sampai dah. Depa tak beriman. Tu penyakit depa lah. Ada satu lagi nama dia ummatul ijabah. Ummatul ijabah ni umat yang sampai dakwah dan dia ijab, dia terima. Dia terima. Dia terima dakwah tu. Ni kena kepada orang beriman. Jadi yang kata memberitahu kita ni sekalian umat. Jadi bila sebut kata sekalian umat, masuk dua-dua umat tu. Masuk kedua-dua umat tu. Mana? Ummatul dakwah dengan ummatul ijabah. Semua masuk. Jadi bagi tahu kat dua-dua tu. Bukan kata bagi tahu dekat ummatul ijabah saja, ummatul dakwah tak payah ambil tahu dah. Ni Nabi dia akan sampai. Jadi orang kafir tu sebenarnya Nabi Muhammad pun Nabi depa juga. Hak depa duk maki setengah tu buat macam-macam lukis gambar kata kat Nabi tu. Nabi depa juga. Nabi depa juga. Bukan Nabi Muhammad ni Nabi kita saja, kita semua. Hampa orang kafir pun kena faham kata Nabi Muhammad pun Nabi hampa juga. Cuma dah tak sampai ummatul ijabah tu nampak macam mana. Tapi hak tu Nabi depa juga. Sebab tu tak kena kalau kita kata hampa ni yang maki Nabi kami. Dah. Kan Nabi kami lah. Nabi kita semua. Nabi kita semua. Nabi hampa juga lah. Apa duk maki biasa apa? Dia petak kenal betul. Dia cerita dia kita sama kena bawa panggil Nabi tu. Kena bawa akhlak Nabi tu sama. Hal tu kita kena tanya balik lah. Pasal apa kita orang Islam tak bawa akhlak Nabi? Nak perkenal Nabi ni bukan takat cerita aja. Akhlak Nabi pun kena bawa juga. Bawa akhlak Nabi. Mereka akan kenal lah. Secara automatik akan kenal. Nabi kita macam ni nak. Lagi dia kata apa? Jadi suruhkan dia dengan bahawa memberitahukan kita sekalian umat. Memberitahu tu maf'ul pada kata memberitahu. Memberitahu tu akan perkara yang dituntut. Ini yang panggil maf'ul yang kedua. Memberitahu akan kita tu maf'ul yang pertama. Memberitahu tu maf'ul yang kedua akan perkara yang dituntut daripada kita.
perkara yang dituntut ni dituntut oleh Allah. Hak Tuhan tuntut mana? Daripada kita membuatnya perkara tu. Jadi depa ni Rasul ni Nabi Muhammad ni duk cerita kata hak ni perkara hak Allah Taala tuntut suruh kita buat, kena buat. Maka perkara yang dituntut supaya kita umat ni buat ni dua. Tuntut ni ada dua. Tuntut membuat ni ada dua. Satu orang panggil tuntut putus, satu lagi tuntut tak putus. Ada satu tuntut atas jalan jazam dah, memang putus. Orang panggil talabul jazimin. Tuntut tu putus. Tuntut putus. Ada satu lagi, orang panggil talabun jazimun, satu lagi talabu ghairu jazimin. Ada satu lagi tuntut tu tak putus. Tuntut putus ni hak mana? Tuntut putus ni hak wajib. Tuntut tak putus hak sunat. Tu ya. Putus tu kejar tu sampai terang mana? Kalau tak buat dijanji siksa. Tu kata putus tu. Tuntut tu kemas tu. Kalau hampa tak buat hak ni Tuhan janji siksa. Kena siksa ni kalau tak buat. Maka hak ni orang panggil tuntut tu tuntut putus. Kalau hak tuntut tak putus, kalau tak buat rugi. Taklah kena siksa tapi rugi. Tapi rugi. Hak ni tak putus, hak ni orang panggil benda sunat. Benda sunat. Nanti kita akan bincang lah. Apa tu wajib, apa tu sunat, dia ada bincang lah dalam kitab ni sikit. Rasa ada. Rasa ada dalam kitab ni. Saya pun tak ingat semua lah. Biasa baca khatam dah kitab ni. Berapa? Hak tak khatam masa dua kali dah baca. Hak khatam biasa dah sekali baca. Ni main balas baca orang ni pula. Tapi tak ingat itu. Dia payah lah. Otak belacan ni dia rajin lupa. Nak lupa. Kena ingat isi kitab tu. Tu dah kena ulang tu. Patutlah Arab dia letak faedah idza takarrara tu. Sabata tu apabila duk ulang-ulang jadi kejap tu. Pasal benda ni kalau sekali lalu dia tak lekat betul. Kena patah balik pula. Patah balik. Macam tu lah. Ulang dia kejap lah. Habis. Tapi rasa ada bab hukum syarak ni ada dalam kitab ni. Nanti kita akan tengoklah dalam kitab ni bab hukum syarak tu, bab wajib ke, bab sunat ke. Sebab pasal apa dicerita hukum syarak? Sebab ilmu akidah ni mengaji dia wajib. Wajib tu wajib hukum syarak. Bila dia berkait dengan hukum syarak, dia kena cerita lah wajib tu apa dia. Bila cerita hak wajib, dia main lah. Dia ringkai pula. Ada lagi ke hak lawan bagi wajib tu? Kalau tinggal jadi guna haram. Okey, haram tu apa benda pula? Jadi dia berangkai tu yang kalau kita tengok kitab akidah tapi cerita ilmu syarak. Sebab hukum mengaji akidah ni wajib. Wajib tu berkait dengan hukum syarak. Sebab tu kita kena ambil tahu juga hukum syarak. Sebab tu dalam kitab akidah kita ada cerita hukum syarak. Nak bagi tahu takat tu lah. Kalau kita nak lebih lagi berkaitan dengan hukum syarak ni, segala perbuatan kita, hak tu kena terjun dalam fiqh bukanlah kita akidah. Hak tu kena terjun dalam fiqh, kita nak ambil tahu lagi perbuatan kita ni, hak ni gimana hukum syarak apa semua tu, hak tu kena mengaji fiqh. Habis. Lagi dia kata lagi, dan yang ditegahkan kita. Dan ni atas dekat. Dan ni atas dekat yang dituntut. Memberitahu tu akan perkara yang ditegahkan kita umat. Ditegah tu daripada membuatnya perkara.
Jadi Rasul ni juga diutuskan, Nabi Muhammad ni diutuskan untuk bagi tahu kat kita umat ni, hak ni perkara Tuhan tegah. Tuhan tegah. Jadi tegah ni dia ada dua. Macam tadi juga, ada tegah putus, ada tegah tak putus. Tegah hak putus mana? Haram. Haram. Tegah tu tegah putus, jangan buat langsung. Kalau buat dijadi siksa. Hak tu haram. Zina, minum arak, hak tu. Main judi. Tu tegah putus haram. Ada satu lagi tegah tu, tegah tak putus. Tegah tak putus ni, kalau buat juga, buat juga rugi belah kita. Rugi belah kita. Sebab dia benda tegah ni dia kena ingat ni, tiap-tiap perkara yang ditegah. Tiap-tiap perkara yang ditegah, kalau ditinggalkan dengan niat menjunjung perintah Allah, hasil pahala. Dia kata. Benda tegah ni mana? Tegah haram satu, tegah tak putus, tegah makruh. Makruh ni kita buat taklah dijadi siksa, tapi rugi kita. Patutnya kita tinggal dengan niat nak menjunjung perintah Allah, boleh dapat pahala dia. Tapi kita tak tinggal, tak dijadi siksa apa. Tu tegah. Tapi dia masuk dalam tegah juga, larangan juga. Jadi dia ada dua. Dia ada dua yang ditegah ni. Yang ditegah kita tu, kita umat tu, daripada buat perkara tu. Jadi Nabi Muhammad ni diutuskan untuk bagi tahu juga perkara-perkara yang ditegah. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Betul. Jadi bila ada tegah tu, kita tak boleh buat. Bila ada tegah tu, tengok dalam Quran Tuhan kata apa? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut kata, wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Apa yang mendatang akan kamu tu oleh Rasul, hak bawa datang akan kamu tu oleh Rasul, fakhuzuhu, ambil kamu kena ambil itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang menegah ia akan kamu tu, fantahu, kamu kena tinggal, jangan duk buatlah benda tu. Jadi hak Rasul tegah tu kena tinggal. Bukan hak Rasul tak buat, bukan. Hak tu yang direka oleh puak Wahabi tu. Puak ni dia kata, ni Nabi tak buat. Nabi tak buat, tak boleh buat. Tu kaedah mereka. Kaedah mereka. Kita tak, benda ni larang ada. Kalau larang, okey, kita tinggal. Kotlah ada kata jangan buat, hak tu kita tinggal. Tapi kalau tak ada larang, kita tak boleh kata benda tu tak boleh buat lagi. Ni ada ukur lagi. Ada video hak baru keluar baru ni daripada Arab mana tak. Kawan tu main nampak jadah. Kawan ni duk baca Quran sebelah ni. Cakap orang putih lah. Dia kata apa ni, duk buat apa ni? Nampak jadah nak mayang ni bid'ah, dia kata. Nampak jadah nak mayang ni bid'ah ni. Rasul tak buat. Lepas tu dia baca hadis tu lah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap bid'ah tu dia kata hak tu sesat. Tiap-tiap sesat ni masuk dalam neraka. Mudah dia buat. Pasal apa tak boleh hampak saja dah? Sebab Rasul tak buat, sebab Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, tak boleh buat. Betul lah. Faedah dia. Yang dia duduk sebelah tu pegang Quran, baca Quran. Bila Nabi pegang Quran, baca Quran macam tu? Ada Nabi pegang Quran duk baca? Tak ada pun. Quran duduk dalam kepala Nabi. Awak hang tak hafal Quran. Awak tak hafal. Tu bid'ah dah tu. Duk pegang tu. Bid'ah. Dia tak boleh lah buat hukum macam tu. Mudah sangat buat hukum. Hak ni merosakkan fikiran kita. Kena jaga tu buat Wahabi. Cakap sedar. Nabi tak buat. Kalau benda boleh buat, Nabi buat lama dah. Dia buat ayat tu. Kita pun goyang-goyang sungguh orang nak tinggal. Haram tak tahlil lah. Nampak berarti biar lah. Tak ya. Kalau benda elok Nabi buat lah.
Nak habis jual nama Nabi dia jual pula. Kalau benda elok sahabat buat lama dah. Ni sahabat pun tak nak buat. Maulid ni sahabat pun tak buat. Kalau benda tu elok ni sahabat buat dulu pada kita. Kita pun goyang-goyang tak maulid dah. Nah, jadi kena jaga-jaga. Nampak tu kalau gitulah. Jadi kita ikutlah hak tok guru kita ni. Bawa ni kita ikut tu. Nah, hak ni dah ditapih oleh ulama kita ni. Nah, berlapis-lapis dah sampai kat kita ni ilmu ambil dalam kitab apa semua ni, ikut jalan tu lah. Nah, ikut jalan tu. Kalau Nabi tak buat kalau ni. Nah, hak tu orang yang tak ada faedah. Nah, tak ada faedah. Habis. Tu kena faham, tengok. Nah musannaf kata hak ditegahkan kita daripada membuat hak tu yang Nabi sampaikan. Lagi dia kata dan yang dibiarkan kita atas dekat yang dituntut di perkara yang dibiarkan kita pada membuatnya perkara dan meninggalnya perkara. Hak ni orang panggil harus. Nah harus. Nah dibiarkan, nak buat tak ada dosa apa pun. Kalau nak tinggal pun tak ada dosa apa pun. Ikutlah. Nah, makan nasi taklah dosa. Makan nasi taklah hasil pahala apa pun. Tapi benda harus ni dia tengok pada niat pula lah. Tu niat hak tu dia jadi wasilah bagi hukum-hukum yang lain. Bila kita tu letak niat yang elok lah. Kalau kita niat untuk ibadah sunat, dia jadi sunat pula makan. Gitu. Jadi Rasul buat mai habang kata hak ni harus, hak ni boleh. Ada gitu. Habis tu. Lepas tu dia kata apa? Dan perkara yang dituntut daripada kita tiap-tiap orang mukallaf, iaitu laki-laki dan perempuan yang berakal lagi sampai umur tu, iaitu bahawa ada umurnya 15 tahun. Ni cerita mukallaf pula dah. Tu station tu. Dan perkara yang dituntut dan perkara yang dituntut daripada kita, wallahualam. Jadi kesimpulan dia, Nabi Muhammad ni dia salah seorang daripada Rasulullah yang mana dia mai bagi tahu kat kita umat ni perkara hak dituntut untuk buat, perkara yang ditegah daripada buat benda tu, dan juga perkara yang dibiarkan. Maksudnya mudah kita kata Nabi Muhammad ni diutuskan oleh Allah tu untuk bagi tahu kat kita umat ni akan hukum-hukum syarak. Itu hukum-hukum Allah. Hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni harus, hak ni makruh, hak ni haram. Hak tu. Wallahu alam. Lepas tu dan perkara yang dituntut. Wallahu